Jari-jemari menulis, mencipta seni ibarat membaca buku atau menonton movie. Selamat datang untuk yang berani di penjelajahan yang tiada henti. Nama aku Ilya, berumur 22 tahun. Apa yang aku akan ceritakan ini bukanlah untuk membuka aib abang dan juga kakak ipar, hanya sebagai satu perkongsian yang mungkin ada yang pernah alami. Aku berumur 22 tahun, masih lagi belajar di universiti. Tiap kali cuti panjang ataupun hujung minggu, aku akan datang tinggal di rumah abang dan Kak Mira, isteri dia. Kak Mira ni jenis yang senyap dan lemah lembut orangnya. Dia tak banyak tanya, dia tak kisah aku duduk lama. Malah, dia lagi suka kalau aku datang ke situ. Rumah mereka ni terletak di sebuah unit kondominium tingkat 14, tak jauh dari pusat bandar. Unit tu tak besar, 2 bilik tidur, 1 bilik air, dapur pula di ruang yang terbuka, di ruang tamu yang luas dan balkoni yang menghadap lebuh raya. Walaupun rumah tu nampak normal, tapi aku tahu ada sesuatu yang tak kena di situ. Abang dan Kak Mira pernah keguguran seorang anak. Aku ingat lagi masa tu aku baru masuk semester 2 dan kami semua tengah tunggu dengan penuh harapan. Sebab itu adalah cucu pertama mak dan juga ayah dan anak buah pertama aku. Aku kemudian mendapat panggilan daripada abang menyuruh aku ke hospital secepat yang mungkin. Kusangkakan kami akan disambut dengan berita baik. Tetapi sebaliknya, Kak Mira keguguran. Dengar-dengar cerita, Kak Mira terjatuh di tangga pejabatnya. Dan apa yang menyedihkan, cara dia terjatuh tu bukan sahaja membuatkan Kak Mira keguguran, tetapi doktor mengatakan yang dia tidak lagi boleh mengandung selepas itu disebabkan posisi dia terjatuh. Bila aku tiba di hospital, aku peluk Kak Mira. Dia diam sahaja, tidak menangis, tapi raut wajahnya menunjukkan dia bersedih. Sejak dari hari itu, rumah Kak Mira dan abang berubah. Perubahannya tak ketara. Tapi aku perasan, langsir yang selama ni dibuka luas, tidak lagi dibuka. Keadaan sunyi, bila TV jarang dipasang dan kadang-kadang rumah nampak berselerak. Kak Mira masa tu berhenti kerja sebab trauma dengan keadaan tempat kerja dia membuatkan Kak Mira selalu berada di rumah kemurungan. Waktu inilah abang selalu minta aku datang temankan sebab Kak Mira makin senyap dan masih lagi trauma. Kalau aku tiba di rumah diorang pun, Kak Mira akan berada di dalam bilik. Aku cuba untuk tegur, tetapi aku tak nak ganggu sangat. Sejak dari hari itu, Kak Mira bersendiri dan kami pun jarang berbual. Beberapa bulan selepas kejadian tu, keadaan rumah masih lagi senyap seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang tak kena. Kejadian-kejadian kecil mula berlaku. Aku ingat lagi, ada satu hari itu waktu aku tidur di ruang tamu, tiba-tiba TV terbuka sendiri. Aku terbangun bila mendengar bunyi dari TV itu. Ambil remote dan tutup. Aku ni pun jenis yang cepat pelupa, jadi kadang aku fikir mungkin aku yang lupa tutup tadi. Di hari yang lain lagi, aku perasan benda-benda mula bergerak tanpa disentuh. Contohnya, langsir tingkap ada ketika akan bergerak walaupun tingkap tak dibuka dan tiada sesiapa yang menggerakkan langsir tu. Aku diam je. Aku fikir mungkin itu ada angin daripada celah dinding. Ada satu malam lagi. Waktu itu aku tidur di bilik tetamu. Sekitar pukul 2 pagi terjaga sebab rasa haus. Jadi aku bangun dan keluar dari bilik, sempat jeling ke arah bilik abang dan Kak Mira. Pintu mereka tertutup, keadaan waktu itu gelap. Tapi di tombol pintu tu ada tergantung satu hanger. Dan hanger tu aku nampak sendiri, bergerak perlahan, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Langkah terhenti. Terkejut dan hairan kenapa hanger tu boleh bergerak sendiri. Jantung berdegup laju. Tiba-tiba hanger tu terjatuh ke lantai, membuatkan aku terkejut, berlari masuk semula ke dalam bilik. Ibarat ada sesuatu yang bermain dengan hanger tu. Kejadian ini mengingatkan aku tentang kejadian-kejadian misteri yang lain. Malam tu, aku tak dapat tidur tenang, malah aku buka lampu sepanjang malam sehinggalah keesokan paginya. Beberapa hari selepas tu, aku mula perasan perubahan kepada Kak Mira. Di satu malam Jumaat, aku terdengar dia bercakap di dapur. Nada suara dia lembut macam biasa, tapi macam bercakap dengan seorang budak kecil. Aku sangka dia tengah bercakap di telefon, tapi bila aku intai, dia berseorangan. Di hari lain lagi, aku nampak Kak Mira bercakap sambil lipat baju dekat balkoni. Baju bayi yang diorang beli untuk menyambut kedatangan bayi mereka dulu. Hairan melihat gelagat Kak Mira ni, aku tanya, Kak, cakap dengan siapa?
Dia hanya senyum dan kata, "Tak ada. Cakap dengan diri sendiri je. Saat ini, aku tahu ada sesuatu yang tak kena. Dengan kejadian pelik yang berlaku di rumah ni, perubahan perangai Kak Mira membuatkan aku makin risau. Selama ni aku terfikir mungkin dia depresi, halusinasi. Tapi makin lama aku perhatikan, macam ada sesuatu yang tak kena. Dari hari ke hari perasaan tu menjadi semakin gelisah, sehinggalah aku rasa tiba masa untuk menceritakan semua ini kepada abang ataupun suami dia. Di satu senja, abang datang ke universiti untuk menyambut aku. Dia nak bawa aku makan sebelum balik ke rumah. Dalam kereta, aku dah tak tahan. Aku buka mulut dan tanya, "Abang, Kak Mira okey tak?" Abang diam lama. Walaupun dia diam, tapi aku cerita semua apa yang aku lalui dan apa yang aku perasan tentang Kak Mira. Maka panjang lebarlah aku menceritakan apa yang terjadi. Sehinggalah abang tarik nafas dan kata, "Lia, abang pun perasan apa yang kau cakap tu." Abang mula bercerita, rupa-rupanya apa yang dia lalui lebih menyeramkan dari apa yang aku lalui. Ada satu malam tu, abang terjaga sebab terdengar bunyi tapak kaki di ruang tamu. Perlahan tetapi jelas, macam budak kecil tengah berjalan. Dia toleh ke sebelah, menjangka yang Kak Mira akan tidur di sebelah dia. Tapi di sebelah dia kosong. Kak Mira tak ada. Abang bangun dan perlahan-lahan berjalan ke ruang tamu. Dari celah pintu, abang nampak Kak Mira sedang duduk di sofa. Dia tak duduk seorang. Di sebelah dia, ada susuk kecil menyerupai susuk kanak-kanak. Tak jelas. Semasa abang cuba mendekati, Kak Mira berpaling, ibarat Kak Mira tahu yang abang sedang mengintai. Dia tengok abang dan terlakar senyuman di wajahnya sebelum berkata, "Abang, jangan takut. Saya tahu dia bukan manusia, tapi saya tak kisah. Dia tak ganggu. Dia cuma duduk, tengok dan tunggu kita. Kalau abang tak suka, abang jangan tengok sangat. Tapi biar dia duduk dengan kita. Biar dia jadi anak kita." Bila abang cerita macam ni, aku terdiam sebab aku rasa seram sangat. Rupa-rupanya, benda yang aku dengar selama ini adalah satu susuk menyerupai kanak-kanak yang cuba mendekati Kak Mira. Kak Mira ni pula menganggap itu sebagai anak dia. Kisah ini tidak berhenti di situ. Apa yang abang akan ceritakan ini lebih menyeramkan dari apa yang aku baru dengar tadi. Kata abang lagi, apa yang dia nampak tu bukan seperti yang dilihat oleh Mira. Mira melihat benda tu sebagai susuk kanak-kanak yang comel. Tetapi di mata abang, benda tu bukanlah budak perempuan. Tetapi ia adalah satu makhluk yang hodoh. Badannya pendek, tubuhnya bongkok, kepala dia besar, mata dia terkeluar, tidak berkelip. Senyumannya sengit, ibarat puas hati dapat memperdayakan Kak Mira. Tapi untuk Kak Mira, itu adalah seorang budak perempuan, ibarat sebagai pengganti anak dia yang telah gugur. Abang kata dia dah fikir masak-masak. Kalau itu yang buat Kak Mira tenang dan bahagia, abang akan biarkan sahaja. Aku hanya terdiam mendengar kisah daripada abang ni. Malam tu abang hantar aku balik ke rumah. Dia kata nak pergi ke tempat kerja, ada hal kecemasan. Waktu itulah waktu yang paling berdebar aku pernah rasa menaiki ke atas kondominium tu untuk masuk ke dalam rumah. Jantung aku berdegup laju. Dalam kepala cuma satu soalan. Apakah yang benda tu akan tunjuk kepada aku? Adakah rupa sebenar dia yang hodoh ataupun seorang kanak-kanak perempuan yang comel? Dengan perasaan berdebar, aku buka pintu perlahan-lahan. Keadaan rumah tu gelap, sunyi. Tapi di ruang tamu, aku nampak kelibat Kak Mira dan seseorang yang duduk di sebelah dia. Aku tarik nafas dan masuk seperti biasa. Aku bagi salam, "Assalamualaikum Kak Mira." Aku sapa. Kak Mira berpaling, senyum. Senyuman yang tenang, ikhlas, dan aku nampak budak perempuan, rambutnya lurus, kepala bersandar di bahu Kak Mira. Budak perempuan tu tak tengok aku. Tapi waktu tu, saat itu, aku faham. Aku faham sekarang kenapa abang biarkan makhluk tu tinggal bersama-sama mereka. Sebab setelah sekian lama, inilah kali pertama aku nampak Kak Mira tersenyum bahagia. Beberapa bulan selepas tu, aku pun makin sibuk dengan kelas, latihan industri dan tugasan yang bertimbun. Aku dah jarang balik ke rumah abang. Kadang seminggu sekali pun tak ada balik. Bila aku call Kak Mira, dia kedengaran bahagia. Kadang-kadang siap tergelak kecil bila cerita pasal tanaman dia di balkoni ataupun resepi baru yang dia cuba. Aku pun lega dengar suara dia macam tu. Tiap kali kalau aku datang menjenguk, aku nampak Kak Mira dah semakin bahagia. Sementara untuk abang pula berbeza. Raut wajah abang semakin penat.
Dia tak nampak macam orang hidup, tetapi abang masih di situ pasrah dengan apa yang terjadi untuk memastikan kebahagiaan isteri dia. Aku dan abang pun tidak lagi bercakap pasal benda tu, dah tak perlu. Masing-masing pun tahu, tetapi memilih untuk diam. Ada satu malam, masa aku nak pulang ke rumah, aku pandang ke arah ruang tamu, mengucapkan selamat tinggal kepada abang dan Kak Mira. Mereka berdiri di ruang tamu melihat aku keluar. Kak Mira melambai tangannya, terukir senyuman di wajah dia. Sementara di sebelah dia adalah seorang kanak-kanak perempuan yang tersenyum kepada aku. Sementara di belakang mereka, abang berdiri, tak senyum. Raut wajahnya kosong melihat mata aku, ibarat dia mahu meminta tolong. Tapi apakan dayaku. Di saat mereka ditimpa bencana, benda tu mengambil kesempatan dan datang mengisi kekosongan. Sekarang tinggal dengan mereka, duduk diam di rumah kecil tingkat 14 tu bertahun-tahun lamanya. Aku tak tahu sampai bila, tapi apa yang pasti, ia tidak pernah berniat untuk pergi.